Okay, untuk soalan macam mana kalam Allah yang tidak berhuruf, tak bersuara tu Allah sampaikan kepada malaikat. So, sahabat kita ni tanya, macam mana Allah menyampaikan? Sedangkan kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala ni bersifat tiada yang mustahil. Maksudnya tiada mustahil bagi Allah. Dia boleh buat apa saja. Jadi nak menyampaikan dengan berhuruf, dengan bersuara pun boleh. Kan? Nak menyampaikan dengan tak ada huruf, tak ada suara pun boleh. Kan? Contohlah. Kalau kita dengar guruh di langit kan, berdetum guruh datang. Siapa yang buat guruh tu? Jadi guruh tu datang daripada Allah. Ada bunyi kan? Jadi kalau ada bunyi, maksudnya seseolah ada suara lah. Tapi adakah itu suara Allah? Masih lagi bukan kan? Itu suara tu, bunyi guruh tu adalah tajalinya Allah bahan apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah buat. Jadi kita dengarlah, oh itu guruh. Jadi tanda kepada sat lagi nak hujan ke apa ke, petih ke apa kan. Jadi kita ambil lah langkah berjaga-jaga. Itu adalah juga komunikasi Allah pada kita. Dalam bentuk ada bunyi, ada suara kan, macam tu. Jadi untuk komunikasi Allah kepada kita, kepada malaikat dalam bentuk tak ada suara, tak ada berhuruf, sebenarnya kita pun dapat. Cuma kita tak perasan ataupun kita belum dapat. Macam tu. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tiap masa berkomunikasi dengan kita. Tapi sebab kita terhijab, terlindung dengan dunia ni tu kita tak sedar. Dia seolah kita lah kan. Kita duk bercakap dengan anak kita tak dengar pun kita duk bercakap. Sebab anak kita duk galik main game ke apa ke, macam tu lah. Seolah-olah macam tu lah. Bukannya kita tak bercakap dengan anak kita. Kita selalu pesan itu, pesan ini, suruh buat itu, suruh buat ini. Tapi kita tengok anak kita duduk dalam bilik, duduk main game apalah kat handphone dia kan, kat laptop dia ke apa. Adakah kita ni tak bercakap dengan anak kita? Bercakap je. Sama lah dengan Allah pun. Allah sentiasa bercakap dengan kita. Tapi kita tak dengar lah sebab kita duduk balik dengan dunia kita ni. Jadi untuk kita ni tak nak dengar apa yang Allah cakap dengan kita, kena sentiasa buat penyucian. Buat penyucian maksudnya letak dunia ni kat tepi. Jangan letak kat hati. Ambil bila perlu, letak dunia kat tangan. Macam tu kan. Jadi kalau kita sentiasa latih diri berkomunikasi dengan Allah, sebut Allah setiap masa istighfar, setiap masa buat penyucian kan. Setiap masa cubalah setiap hari ke apa buat solat taubat ke apa kan. Istighfar, syahadah, selawat, buatlah zikir-zikir, sentiasalah bercakap dengan Allah. Jadi lama-lama kita ni jadi memesrai Allah. Bila kita memesrai Allah, hijab kita ni makin Allah buka, kita akan makin dekat dengan Allah. Jadi automatik selepas itu, pada masa tu kalam Allah yang tidak berhuruf, tak bersuara tu kita sampai kat kita. Kita boleh dengar kalam tu. Jadi kalam tu sampai dekat kita adalah dalam bentuk ilham. Bila kita masuk kepada alam fana cinta Allah, di penghujung alam Jabarut, kalam tu dah sampai kat kita. Ibarat kita dalam diri ni, kita seolah kita bertanya, kita menjawab. Kat situ sebenarnya kalam tu kita dah mula jumpa. Seolah Musa dengan Khidir. Musa tanya, Khidir jawab. Dalam diri kita sendiri. Ataupun dalam keadaan konteks kita seolah-olah jumpa Nur Muhammad. Tapi Nur Muhammad dia bersarung. Masih lagi dalam kantung dia. Jadi sebab itu yang kita nak usaha untuk bagi nur kita tu melata ke seluruh badan kita, sebati dalam badan kita, tak ada terpenjara dalam badan kita. Jadi Nur Muhammad diri kita yang nak kita bagi dia melata di sebati dengan kita, itulah yang kita nak usahakan supaya kita ni menjadi diri Muhammad yang terpuji, supaya kita boleh menjadi zahir batin yang terpuji. Bila batin kita terpuji, kita bila ada situasi nak bergaduh, kita tak nak bergaduh dah. Situasi nak marah, kita tak nak marah dah. Kita lebih suka cool, lebih suka diam.
lebih suka senyap, lebih suka bercakap hanya apabila perlu. Jadi automatik apabila kita dah mampu beramal dengan sifat-sifat terpuji itu sebenarnya kita dah jumpa diri Muhammad diri kita. Jadi automatik bila batin kita terbersihkan, jadi zahir kita akan ikut serta. Sebab apa-apa pun dia berpunca daripada batin kita. Maka jika baik batin kita, maka baiklah jasad kita, insya-Allah. Jadi macam itulah apabila kita sampai kepada tahap tahap penyucian asas kita dah lepas, kita dah mula dengar bisikan, dah dengar, dah dapat nur daripada Allah kan. Dia nur daripada Allah ni kita tak boleh fikir. Tapi kita kena bezakan antara, kita kena dapat bezakan itu daripada Allah ke, daripada Allah melalui malaikat ke, ataupun daripada syaitan dengan izin Allah. Batasnya adalah syariat. Kalau benda betul, maka confirm itu daripada Allah yang disampaikan melalui malaikat. Tapi kepada kita ini dipanggil ilham, bukan dipanggil wahyu. Kalau kepada baginda Rasulullah, kepada nabi-nabi dipanggil wahyu. Sebab dia dalam konteks yang lebih besar dan skop yang lebih besar. Tapi kalau kita ni, kita dapat yang kecil-kecil je kan. Kita dapat skop yang kecil-kecil saja. Jadi kepada kita ni dipanggil sebagai ilham. Memang kita akan dapat. Kita tanya contoh, apa tu? Kita baru nak bertanya. Atau kita tanya sejak tu, datangnya jawapan tanpa sempat kita fikir. Macam tu. Tapi kalau datangnya bisikan, kau kena buat tu, kau kena buat ni, dia ganggu kepala otak kita kan. Kalau datang kat kepala otak kita, dan kau kena buat ni, orang tu jahat ni, kau kena pukul dia. Itu bukan daripada Allah lah, itu daripada syaitan lah. Sebab dia akan ganggu otak. Yang ganggu otak kita ni kebanyakan syaitan lah. Syaitan dengan nafsu kita sendiri. Dua benda tu dia akan ganggu otak kita. Syaitan ganggu otak, nafsu pun ganggu. Dia akan ganggu, dia bawa emosi kita, ganggu campur aduk. Jadi rojak, kita pun buatlah benda yang tak elok. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebab tu kita kena sentiasa istiqamah, kena bercakap dengan Allah, sentiasa selalu latihkan hati zikir Allah, 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 Allah. Buat zikir sir kan, zikir hati tu buat je zikir hati, zikirkan hati kita setiap masa. Jadi apabila kita dah latih kita ni mesra dengan Allah, jadi apa Allah cakap, apa Allah bagi tahu kita, automatik kita akan cepat dapat. Ini dia panggil ilham. Jadi nur ni, ilham ni adalah salah satu cabang nur, tapi dia peringkat rendah lagi lah kalau berbanding dengan wahyu. Jadi dia masih lagi peringkat rendah. Macam tu. Jadi wahyu ni adalah peringkat ilmu yang tinggi lah, yang disampaikan kepada Allah melalui malaikat atau kepada Nabi, ataupun disampaikan kepada malaikat. Jadi macam mana malaikat tu dapat wahyu untuk dibagi kepada baginda Rasulullah, ataupun untuk apa-apa sajalah kerja. Contoh tugas-tugas dia kan, suruh jaga kita, suruh apa semua kan, suruh catat dosa pahala kita semua. Dia macam ni, kita kena tahu sifat malaikat ni. Dia dijadikan daripada cahaya. Cahaya tu maksudnya nur. Nur tu sebenarnya kalau kita telitikan, dia ada istilah yang sebenarnya adalah kebenaran. Jadi dan cahaya di atas cahaya, maksudnya Allah tu cahaya di atas cahaya. Bukan Allah itu cahaya, tapi Allah itu menyuluh, memandu kita dengan kebenaran. Jadi cahaya tu adalah merujuk kepada kebenaran. Jadi malaikat tu sendiri, dia sendiri dihasilkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan zat-zat kebenaran. Maksudnya macam tu, dengan sifat-sifat kebenaran yang bersifat dengan maha benar, dengan kebenaran saja. Maha benar tu Allah lah kan. Jadi maha benar tu Allah. Jadi malaikat ni dia memang Allah Ta'ala buat dengan zat kebenaran, maksudnya dengan kebenaran. Jadi dalam diri dia ni cuma ada kebenaran saja. Jadi bila Allah menyatakan, bila Allah mewahyukan dia, menyampaikan kalam yang tak berhuruf, tak bersuara, dia seolah-olah meresap macam tu je. Tak perlu Allah nak bercakap sepertinya Allah turunkan peti kan.
Seperti Allah buat jadi guru kan, seperti buat macam air terjun ke apa kan, seperti gempa bumi ke tsunami kan yang ada bunyi kan. Jadi tak perlulah. Sebab apa? Sebab malaikat itu sendiri dia bersifat benar, bersifat dengan kebenaran. Tapi bukanlah kebenaran sama level dengan Allah. Tak, itu masih lagi tajalli. Malaikat tu sendiri masih lagi tajalli. Bila masih lagi tajalli, maksudnya bahan ciptaan, bahan yang Allah buat. Jadi malaikat ni adalah makhluk yang Allah Ta'ala buat dengan sifat-sifat kebenaran saja. Tak macam kita ni. Kita ni mengandungi rahsia Allah yang besar. Sebab kita ni, dalam diri kita ni adanya sifat-sifat malaikat. Kan? Dalam diri kita ni kan ada roh atib yang ada duk jaga kita, ada malaikat-malaikat lain yang kita kena tahu. Kemudian dalam diri kita juga ada nafsu. Nafsu kita tahu penciptaan dia macam mana, degil dia macam mana kan. Sampai kita dah baca sampai Allah laparkan dia, barulah dia mengaku kau Tuhan aku hamba kan. Jadi benda kedegilan tu ada dalam diri kita, kebenaran ada dalam diri kita, ada lagi korin dalam diri kita. Jadi dalam diri kita ni banyak sangat yang ada. Dalam diri kita ni semua sebenarnya memang ada. Jadi yang kita, mana satu yang kita nak menangkan, itulah yang akan menjadi hasil kita di akhirat nanti kan. Apa yang kita akan nikmati ataupun yang kita akan menerima siksanya. Jadi malaikat ni dia tak ada bernafsu macam kita, tak ada complicated macam kita. Dia macam lurus macam tu saja. Jadi macam bila Allah menyampaikan menyampaikan kalam dia kepada malaikat tu kan, jadi dia automatik macam tu je. Sebab dia sifat yang hampir sama. Allah kan maha benar. Salah satu sifat Allah adalah maha benar. Jadi maha benar ni dia menyampaikan kebenaran tu kepada malaikat seolah benda tu sebati macam tu saja. Ibarat api lah kan, api kecil dengan api yang besar sama-sama bersifat api. Contoh kita tengok api besar dari kebakaran yang besar, sama je dengan api mancis tu. Jadi sama-sama bersifat panas. Jadi dia boleh contact automatic, macam auto connection. Macam kita wifi, handphone kita dengan wifi, dia ada automatic connection macam tu. Jadi tak pelik lah kan. Jadi kalau wifi pun dia boleh, telefon kita boleh auto connect, macam tak pelik lah kalau ini masih lagi makhluk kan. Kalau Allah tak pelik langsung, dia boleh buat apa saja caranya. Cuma kita faham secara bodoh kita ni macam tu sajalah. SB lah faham macam tu, orang lain SB tak tahulah, SB faham macam tu lah. Maksudnya bila benda tu sama, dia auto connect. Macam kita lah, kalau kita berjumpa ataupun kenal dengan orang yang satu kepala, satu sifat dengan kita, kita rasa macam dah kenal lama, padahal kita tak pernah jumpa pun, tak tahu pun siapa diri dia. Macam kita budak-budak dulu ya, duk baca novel, duk baca apa kan, penulis-penulis buku, kita baca rasa macam kenal lama, padahal kita tak kenal pun dia. Suara dia pun kita tak pernah dengar, rupa dia pun kita tak pernah tengok, kita cuma tahu tengok nama dia kan. Kita seronok baca apa yang dia baca, yang dia tulis. Sama juga macam kita baca komik-komik zaman budak-budak dulu kan. Kita rasa macam hebat sangat dah jumpa dah macam ni. Padahal apa yang dia tulis tu belum lagi diri dia. Macam tu kan. Macam sahabat lah dengar apa yang SB cakap ni macam ni. Tapi itu belum diri SB, itu cuma apa yang SB cakap saja. Belum tidaklah menceritakan diri SB itu macam mana kan. Macam tu. Jadi samalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun. Apa saja yang dia buat kat dunia ni, tak ada satu benda pun yang boleh menceritakan sebenarnya diri Allah itu macam mana. Cumanya kita ambil pedoman saja. Kita ambil pedoman, Allah suruh buat itu, Allah suruh tinggal ini, semua sebagai pedoman hidup kita saja. Kita tak boleh nak imagine Allah tu macam ni. Cuma kita belajar sifat 20, belajarlah. Ambil tahu pasal Asmaul Husna lah, apalah benda belajar pasal Allah ni. Bukan untuk kita kenal Allah, tapi untuk kita faham diri kita ni. Jadi bila kita faham diri kita, kita bolehlah berjalan pada ihdinas siratal mustaqim. Tapi apa pun caranya, kena
Kena minta Allah bantulah. Di samping kita ni kena sentiasa muhasabah dan bermujahadah dan sebagainya lah. Pasang tekad nekat kita nak sungguh-sungguh pada Allah. Usaha buang dunia, letakkan kat tangan. Kosongkan hati kita ni, hanya masukkan Allah semata-mata. Tujuan hidup dan mati kita, insya-Allah selamatlah kita. Sebab kita sekarang tersesat kat sini, kita nak balik. Jadi nak balik tu, kita nak balik dengan selamat. Jadi kita tak payah fikirlah macam mana Allah itu buat ini, macam mana. Itu kerja Allah. Cuma kalau nak tak ke, cuma secara mudahnya SB kongsi macam mana kalam yang tak berhuruf, tak bersuara tu sampai kepada malaikat. Itu yang ikut SB faham macam tu lah. Sebab dekat kita pun sama juga. Kita tak pernah dengar pun Allah tu bercakap dengan suara dia sebenar macam mana. Kita pun tak tahu. Kan basiran mutakallimat, Allah itu maha berkata-kata dan maha mendengar semua kan, maha melihat semua-semua tu. Yang kita duduk dengar masa kita duduk belajar bahasa sekolah rendah dulu kan, duduk menyanyi, duduk apa, tapi itu cuma gambaran saja. Sedangkan Allah itu bersifat infinity. Allah ni dia sifat dia infinity. Kita tak boleh nak fikir dengan kepala otak kita, kita tak boleh nak jangkau. Cumanya kita boleh ambil tahu sikit saja. Bukti Allah berkata-kata ni apa? Bukti Allah maha mendengar apa? Bukti Allah ni maha gagah apa? Bukti Allah maha penyayang tu apa kan? Bukti Allah maha pembalas apa saja yang kita buat ni apa? Jadi kita cuma ambil buat perbandingan, buat pemerhatian saja, insya-Allah.